Baik, saudara, kita bersua kembali. Seperti dijanjikan, ada satu lagi topik yang kita akan cakapkan hari ini berkenaan dengan pemerkasaan belia melalui keusahawanan sosial, yang mana aktiviti keusahawanan sosial ini sebenarnya dilihat sebagai satu proses serampang dua mata dalam menggalakkan pembangunan masyarakat dan juga sektor ekonomi. Dan ia juga merupakan pendekatan yang paling efektif bagi merangsang pembangunan sosioekonomi di kalangan keluarga Malaysia serta sebenarnya menjamin kemampanan alam sekitar. Jadi untuk bercakap berkenaan dengan keusahawanan sosial ni, kita akan bersama dengan Profesor Madya Dr. Aida Idris, pensyarah keusahawanan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Melaya. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah nampak dah muka jutawan tu. Seri jutawan. Melahirkan bakal-bakal jutawan kat muka tu. Dah ada dah. Tapi berkenaan dengan keusahawanan sosial ni, apa beza dia sebenarnya, Prof? Doktor, dengan keusahawanan konvensional? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara Syairul dan seluruh penonton Lensa IPT pada malam ini. Keusahawanan sosial ni sebenarnya adalah sebarang bentuk perniagaan yang didorong oleh satu keinginan atau niat untuk membawa impak yang positif kepada masyarakat. So dalam bahasa Inggerisnya kita selalu menggunakan terminologi positive social impact. Jadi dia secara dasarnya, secara amnya, dia biasa dikaitkan dengan kelestarian, seperti yang saudara Syairul sebut tadilah. Itu dia ada certain keywords di situ. Kelestarian, kemampanan, inklusiviti. So ini adalah keywords ataupun kata-kata kunci yang biasa kita kaitkan dengan keusahawanan sosial. Dan ia juga seringkali dikaitkan dengan Sustainable Development Goals, yang 17 SDGs yang dipelopori ataupun yang digariskan oleh United Nations, Persatuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi kalau kita lihat SDGs itu, secara ringkasnya kita lihat no poverty contohnya, zero hunger, kemudian kita ada health dan well-being, quality education, kemudian sustainable energy dan waste management dan pelbagai-bagai lagi yang berada dalam 17 Sustainable Development Goals tu. Jadi kalau kita lihat keusahawanan sosial ini, memang ia tidak dapat lari, dia tidak akan lari daripada berkait dengan 17 SDGs tersebut. Tadi saudara juga ada bertanya apa beza dia, apa beza sebenarnya dengan konvensional. Saya boleh ringkaskan dengan menggunakan mungkin tiga aspek lah. Tiga aspek utama. Yang pertamanya dari segi objektif. Objektif penubuhan keusahawanan sosial itu sendiri sangat berbeza dengan objektif untuk menubuhkan ataupun memulakan perniagaan konvensional. Seperti yang saya sebut tadi, kalau keusahawanan sosial ni objektifnya adalah untuk membawa impak yang positif kepada masyarakat. Itu motivation yang utama sekali, faktor motivasi yang utama. Berbeza dengan conventional entrepreneurship yang didorong oleh keuntungan. Bagaimana nak memaksimalkan keuntungan, kan? So itu yang pertama. Yang keduanya dari segi venture creation proses itu sendiri. Bagaimana perniagaan itu dibangunkan, dimulakan, sumber-sumber yang diperlukan untuk membangunkan perniagaan itu sangat berbeza antara konvensional dan social entrepreneurship, berbeza. Dan yang ketiganya adalah dari segi bagaimana kita mengukur kejayaan perniagaan itu. Kalau kita tahu sedikit tentang pengurusan perniagaan, kita tahu conventional entrepreneurship dia akan mengukur menggunakan kayu ukur financial, semata-mata, seperti return on asset, return on investment, profit margin dan sebagainya. Tapi kalau untuk keusahawanan sosial ini, kayu ukurnya jauh berbeza. Contohnya kalau impak positif tadi yang saya sebut, impak sosial itu, katalah sebagai
contoh impak sosialnya adalah untuk mengurangkan kadar obesiti katalah dalam kalangan masyarakat. Itu objektifnya. Bagaimana nak mengukur kejayaannya? Kita mesti ada satu kayu ukur. Contohnya, berapa peratus daripada masyarakat yang dia berkhidmat itu yang berjaya mengurangkan berat badan contohnya dalam masa 6 bulan, dalam masa 1 tahun. Jadi memang jelas berbezalah antara betul. Okey, baik. Tapi kalau kita ikutkan ilmu keusahawanan ni memang dah jadi satu silibus penting dalam IPT dan sebagainya. Jadi di manakah pentingnya di situ, Doktor? Dia keusahawanan, ilmu keusahawanan itu tetap penting kepada keusahawanan sosial. Kerana keusahawanan sosial ini walau macam mana pun dia tetap sebuah perniagaan. Walaupun ia dimotivasikan ataupun dia didorongkan oleh keinginan untuk membuat impak sosial yang positif tadi, dia bukan didorong oleh keuntungan semata-mata, tetapi dia berbeza dengan contohnya macam NGO. Dia berbeza daripada non-government organisation, dia berbeza daripada charity organisation, dia tetap masih sebuah perniagaan. Maka ilmu pengurusan perniagaan itu tetap penting untuk menjayakan sebuah perusahaan sosial. Contohnya ilmu keuangan, ilmu pengurusan keuangan, financial management knowledge mesti ada. Marketing knowledge tetap mesti ada, kerana seperti saya katakan, dia still a business entity. Jadi bagaimana kita nak buat pemasaran, bagaimana kita nak menguruskan sumber manusia, so human resource management, supply chain management, operations management, production management, semua ini ilmu-ilmu dalam keusahawanan yang masih lagi terpakai. Walaupun kita menyebut tentang keusahawanan sosial, ia masih lagi memerlukan ilmu-ilmu yang sama. Okay, jadi sejauh mana konsep keusahawanan sosial tu diterap, dijalankan dalam kalangan mahasiswa dan juga belia di Malaysia, Doktor? Saya rasa kita mungkin boleh buat perbandingan antara fasa pra-pandemik dengan semasa pandemik dan sekarang ini peralihan endemik. Kalau kita lihat semasa pra-pandemik dahulu, saya rasa kesedaran dalam kalangan belia, khususnya mahasiswa, terhadap keusahawanan sosial ini jauh rendah berbanding dengan kesedaran mereka pada hari ini. Dan saya rasa turning point itu COVID-19, pandemik COVID-19 ini memang menjadi satu turning point yang membina kesedaran, membina keinginan, jati diri dalam kalangan mahasiswa untuk lebih membantu, lebih ke hadapan untuk menyumbang kepada pembangunan sosioekonomi masyarakat. Kerana mereka melalui fasa tersebut secara peribadi, macam saudara Syairul sendiri dan mungkin rakan-rakan di kampus. Kalau kita kaitkan zaman merdeka lah contoh, biasa kalau kita bercakap tentang bagaimana negara keluar daripada zaman penjajahan dan sebagainya, dan kita mahu menjadikan itu sebagai satu sumber inspirasi pada golongan belia mahasiswa pada hari ini, ia mungkin agak sukar dilakukan kerana mereka tidak melalui zaman tersebut. Betul. Tapi pandemik COVID-19 ini adalah sesuatu yang mereka lalui secara peribadi. Betul. Mereka lihat bagaimana keluarga mereka, ayah, ibu, kakak, abang mengharungi masa-masa yang betul. Putting food on the table itu menjadi satu yang sangat sukar. Betul. Jadi saya lihat ia telah menjadi satu turning point, dan saya rasa dalam fasa peralihan endemik dan pasca pandemik nanti, saya menjangkakan kesedaran dan keinginan mahasiswa untuk terus menyumbang akan terus meningkat. Lebih tinggi. InsyaAllah. Saya teringat, Doktor, 23
23 April lepas sebenarnya Yang Berhormat Perdana Menteri telah melancarkan Rangka Tindakan Keusahawanan Sosial 2030. Jadi sebenarnya bagaimana rangka tindakan ini boleh menyemarakkan lagi aktiviti keusahawanan sosial lebih-lebih lagi dalam masyarakat, khususnya belia dan juga mahasiswa. Ya, betul. Sebelum SEMAI, kita sebutannya adalah SEMAI 2030 kan. SE Social Enterprise, MAI kan, SEMAI 2030 itu. Sebelum ia dilancarkan, memang keusahawanan sosial di Malaysia ini macam seolah-olah tidak ada satu garis panduan yang kukuh yang jelas kan. Sebelum itu ia diletakkan di bawah MAGIC. MAGIC yang sebenarnya di bawah MOSTI, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Jadi kadang-kadang berlaku sedikit kecelaruan, kekeliruan kerana MOSTI tetapi di masa yang sama keusahawanan. Jadi di mana dia punya dari segi governance dia tu menimbulkan keliru sikitlah. Betul. Tapi dengan adanya SEMAI ni kita lihat rangka kerjanya menjadi lebih jelas. Ia diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Keusahawanan dan Koperasi. Jadi jelas kaitannya dengan bidang keusahawanan. Dan SEMAI itu merangka menjelaskan rangka kerja dari segi pemantauan, siapa yang patut memantau prestasi keusahawanan sosial di Malaysia, dari segi penguasaan undang-undang, mungkin ada dari segi pelanggaran akta ataupun pelanggaran permit perniagaan dan sebagainya, siapa yang patut mengambil tindakan undang-undang, kemudian dari segi bantuan, apa bentuk sokongan yang mereka perlukan, semuanya dijelaskan dalam SEMAI. Jadi saya rasa itu sedikit akan boleh membantu merancangkan aktiviti keusahawanan sosial. Okey, baik Prof, kita ada baki berbahas beberapa minit saja lagi. Mungkin secara ringkasnya apa harapan Prof kepada belia mahasiswa untuk meningkatkan lagi penglibatan dalam aktiviti keusahawanan sosial sendiri? Betul. Seperti yang saya katakan tadi, pada saya ilmu adalah kunci kepada banyak perkara kunci kepada kejayaan mungkin bukan 100%, tapi salah satu daripada kunci utamanya adalah ilmu. Jadi saya berharap mahasiswa akan terus menimba ilmu dalam bidang keusahawanan, keusahawanan sosial, melalui pergaulan dengan masyarakat. Bukan semuanya boleh kita dapati ataupun boleh kita pelajari dalam dewan-dewan kuliah. Jadi mahasiswa perlu lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat, lebih peka dengan persekitaran, perlu lebih ambil tahu tentang apa yang berlaku di sekeliling mereka. Itu harapan saya. Dan pembangunan teknologi juga, kerana orang muda kan, teknologi ini sesuatu yang you are growing up with it. Dia bukan sesuatu yang alien, bukan sesuatu yang asing kepada orang muda. Jadi pembangunan teknologi itu juga sesuatu yang perlu diperjuangkan atau dipelopori oleh mahasiswa. Lagi kita di era metaverse kita katakan, semuanya online. Internet of Things dan sebagainya. Internet of Things sebagainya. Apa pun kita ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Aida Idris, pensyarah keusahawanan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Melaya, kerana sudi bercakap dengan kita berkaitan dengan pemberkasaan belia melalui keusahawanan sosial. Terima kasih. Itulah secara sedikit sebanyak berkenaan keusahawanan sosial, keusahawanan konvensional yang boleh kita belajar pada hari ini di Lensa IPT. Apa-apa pun sebelum saja nanti kita nak mengimbau kenangan dengan siapa, kita berehat seketika, kita akan kembali selepas ini.